So, kita tengok. Ni adalah cikgu bagi untuk asasnya lah. So, dekat bawah warna hijau ni adalah untuk topik hukum indeks. Di mana awak kena tahulah. Asas kalau asas sama, kita tengok kalau asas sama, A kuasa M darab A kuasa N. So, kalau darab kita tukar dia sebagai tambah. Contohnya awak tengok tu. 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 5. Macam mana kita nak selesaikan? Ingat, kalau tambah dia jadi, kalau darab dia jadi tambah. So, dapatlah 3 tambah 5 sama dengan 8. So, 2 kuasa, jawapan last kali 2 kuasa 8. Boleh. So, kita tengok soalan. Soalan pertama. Nyatakan pendaraban berikut dalam bentuk indeks. Tengok. Z darab Z. Berapa kali dia darab ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita nak tulis dalam bentuk indeks. Ingat, bentuk indeks ni macam mana? Bentuk indeksnya adalah ni. A kuasa N. A ni adalah, ingatlah, asas adalah kuasa ataupun indeks. Jadi, tengok berapa kali dia berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka asasnya adalah Z. So, dia berulang sebanyak 7 kali. Astagfirullah, sorry ya. Cikgu tersasul. So, dia darab berulang sebanyak 7 kali. Maka kita tulislah Z kuasa 7. Boleh? Jelas? Okey, kita tengok B pula. B ni macam mana B ni? Siapa boleh buat? 1/4 darab 1/4 darab 1/4. Siapa boleh buat? Apa jawapan dia? Siapa tahu? So, dia nak kita buat berapa? 1/4 Kuasa 4. Yes, kuasa 4. Ingatlah kalau bentuk indeks N ni kuasa, itu asas. So, asasnya berapa? 1/4. So, kita tengok pula C. C ni tengok negatif 5. So, negatif 5 ni adalah asas. So, berapa kali dia berulang? Sebanyak 3 kali. So, kita tulis kuasa 3. Ni adalah bentuk indeks bagi C. Okey. So, sekarang kita tengok nombor 2. Tadi nombor 1 dia suruh kita tulis dalam bentuk indeks. Sekarang nombor 2 dia suruh kita nilaikan ataupun bagi dalam bentuk jawapan. Yang ni kita boleh bagi terus. Kita boleh tekan menggunakan kalkulator. A ni adalah 3/5 kuasa 3. Boleh. 3/5 kuasa 3. So, macam mana kita tukar dulu dalam pendaraban berulang. So, dia berulang sebanyak 3 kali. 3/5. 3/5. Macam tu. Ataupun awak semua
Just tekan calculator. Macam mana nak tekan calculator? 3 bahagi per dengan 5 kuasa 3. So, kejap cikgu tunjuk. Macam mana kita nak menggunakan calculator. Okey, nampak tak kalkulator cikgu dekat skrin tu? Okey, kita tengok. So, soalannya adalah tengok 3/5 kuasa 2. Awak tekanlah. Buat kurungan, cari pecahan. 3 per. Dekat ni. Letak dekat sini. Okey, sebelah. Per 5. Tutup kurungan. Okey, sorry. Back. Tutup kurungan. Okey, ni adalah kuasa. Tengok pada anak panah kalkulator cikgu. Ni adalah kuasa. So, awak tekan sahaja. So, dia adalah kuasa 3. So, awak tekan kuasa 3. Tekan equal. So, dapatlah 27 bahagi dengan 1 per 2. So, jawapannya adalah, tulislah macam biasa, 27 per dengan 1 per 2. Boleh? Okey, sekarang kita tengok balik soalan seterusnya. B. Negatif 2 ni adalah asas. Tu adalah asas. Kuasa 8. Macam mana pula kita nak buat ni? Tengok tekan kalkulator macam biasa. Negatif 2. Tutup kurungan, cari kuasa. Tulislah 8. So, negatif 2 kuasa 8. Jawapannya adalah 2, 5, 6. Boleh. So, tengok pula C. Okey, cuba buat C. Cikgu nak dengar dapat berapa jawapan. Yang ni tekan kalkulator sahaja. Contohlah, kalau yang ni awak nak buat secara berulang kan, sebanyak 8 kali, takkan kita nak guna kalkulator. 2 negatif. Negatif 2. Tutup darab. Negatif 2. Darab sebanyak 8 kali. Darab negatif 2. Susahlah. So, daripada kita dah ada kalkulator, kita ikut sahaja negatif 2 kuasa 8 equal sebab kita tak. Dia jawapannya kena buat tutup kurungan ni satu persatu. Negatif 2 kuasa dengan 8. Boleh. So, try pula buat C. Negatif 0.3 kuasa 4. Kita dapat berapa? 0.3. Berapa? 81. 81. 81 per 1000. Boleh. So, tulislah 81 per dengan 1000. So, kita tengok balik soalan seterusnya. Yang ni. Yang nombor 2. So, yang nombor 2, ringkaskan setiap yang berikut. Ringkaskan setiap yang berikut dalam bentuk indeks. Yang ni awak semua perlu tahulah. Hukum-hukum indeks tu macam mana. Contoh, kita tengok balik kepada yang ni. Ni.
Awak semua tengok. Kalau pendaraban, kalau darab kuasanya menjadi tambah. Kalau pembahagian kuasanya menjadi tolak. Ah, tengok kalau kurungan, dia darab. Tengok yang ni, cikgu besarkan. Contohlah, ni, 3 kuasa 4 kurungan 2. So, 4 kuasa tu darab 2. Maka dapat 8. Maka dapatlah 3 kuasa 8. Jelas? Ni ada kalau untuk kuasa. Kalau pembahagian ingatlah. Awak ingat kalau bahagi lawan dia tolak. Kalau darab lawan dia tambah. So kita tengok soalan ni. A. Ringkaskan setiap berikut dalam bentuk indeks. Ingatlah bentuk indeks kita mestilah dalam ni. A kuasa N. So, tengok. 3 kuasa 2 dalam kurungan 2. So, kita selesaikan dalam kurungan ataupun kita buat satu persatu. So, 3 kuasa 2. Tengok kuasa bila kurungan akan darab dengan 3. So, bahagi ni awak just buat per 4. Maka, kita dapat 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa 4. So, bila asasnya adalah sama, ingat ni bahagikan. So, ingat kalau bahagi kuasa mesti tolak. So, tulislah bila asas sama 3 sahaja. 6 tolak 4. Maka dapatlah 3 kuasa 2. So, bentuk indeksnya adalah 3 kuasa 2. Boleh? Jelas? Okey, kita tengok seterusnya. B. Yang ni bahagi. 7 kuasa 5 darab dengan 7 kuasa 3 per dengan 7 kuasa 6. So, base-nya adalah asasnya semua 7. So, siap-siap. Letak siap-siap. Mestilah kita bentuk indeksnya kita dapat 7. So, macam mana nak selesai? Ingat, darab kuasanya mesti tambah. So, 7 kuasa 5 tambah 3. Per buat kita selesai satu persatu. 7 kuasa 6. Maka kita dapat 7 kuasa 8 bahagi 7 kuasa 6. So, bila per ni kan bahagi. So, naikkan bahagi jadi tolak. So, 7 bila base sama, kita tulislah 7 kuasa 8 tolak 6. Maka kita dapat berapa? 7 kuasa 2. Yes, 7 kuasa 2. So, inilah bentuk indeksnya. Kita dapat 7 kuasa 2. So, cuba selesaikan, tengok yang C. 5 kuasa 9 per dengan 5 kuasa 14 bahagi dengan 5 kuasa 7. Tengok yang ni. Macam mana kita nak selesaikan yang ni? Asasnya adalah asas 5. Cikgu kalau pecahan nak letak kuasa tu kena letak kurungan juga ke? Nadrah, yang ni soalan yang kita bincang yang mana? Cikgu tak tengok pula mesej awak. Tadi. Yang nilaikan ke? Yang ni ke? Yang soalan nombor 1. Nombor 1. Ya, awak kena letak kurungan juga. Kalau nak masukkan kalkulator, awak letak kurungan 3/5 tutup kurungan. Di atasnya kita letak kuasa
3. Macam tu. Kalau nak guna kalkulator ke bentuk indeks ke. Boleh? Jelas Faham dah Boleh. yang ni? Faham. Okey. So kita back kepada C. Kalau awak semua tak faham, tulis je dekat mesej. Okey, kita tengok C pula. 5 kuasa 9 bahagi dengan 5 kuasa 14 bahagi 5 kuasa 7. So asasnya mestilah kita dapat 5. So yang ni, kalau cikgu akan selesaikan yang bawah dahulu. Tengok. 5 kuasa 14, tengok bahagi akan jadi tolak ke tambah? Tolak. So tolak 7. Maka kita akan dapat 5 kuasa 14 tolak 7. Kita dapat 7. So 7 ni baru yang bawah. So buatlah 5 kuasa 9 per dengan 5 kuasa 7. Per ni kan bahagi. So naik ke atas jadi tolak. Bila base-nya ataupun asasnya sama, maka 5, 9 tolak 7. Maka kita akan dapat 5 kuasa 2. Boleh? Boleh. Okey. So kita tengok D. D ni adalah D ni tengok. Kita ada asas A, B, C. Yang ni kena tengok satu persatu lah, kita kena fokus. So, yang ni kita A, B, C kuasa 2 darab A kuasa 3C dengan AB kuasa 2 darab dengan ada kurungan C kuasa 2 darab dengan 3. Okey, yang ni awak kena tengoklah. Kita buat satu persatu lah. Okey, kalau ni tengok, kalau lah darab kita akan jadi tambah. Di mana? Tengok A kuasa, yang ni kuasa 1. Kalau awak pecahkan, yang ni A darab B darab C darab C. Yang tu. Ni yang ni. Yang ni sahaja. So A kuasa 1, B kuasa 1. Boleh? Maka boleh. So, kita tengok. A ni adalah kuasa 1. Maka darab tambah. Tambah. So, A yang ni kuasa 3. So, kita buatlah 3. Okey. So, B pula siap A. Potong A yang ni. B pula B. B kuasa 1. Darab. Tambahlah, ada tak kat sebelah sini? Tak ada. So, tulis macam biasa. So, kita tengok pula C. C kuasa 2. Tambah dengan 1. Siap yang atas. So, yang bawah pula, tengok bila kurungan, ingat. Kalau kurungan, kuasa dia perlu kita, perlu apa? Kuasanya kita perlu darab. So, maka yang ni cikgu keluarkan kat sini, kita tengok. C kuasa 2. Maka yang ni nak buka kurungan ni awak kena darab dengan 3. Maka kita akan dapat C kuasa 6. Boleh? So, ni C kuasa 6. So, kita dapat A, B kuasa 2, C kuasa 6. Tak siap lagi tu. So, kita permudahkan lagi. So, yang ni A kuasa 4, B, C kuasa 3. Tengok per dengan A, B kuasa 2, C kuasa 6. Kalau awak tak nak naikkan tolak-tolak, ingat per. So, kita boleh potong. Tengok A 4, bawah ada 1. Kita potong. Tinggal 3.
Nah, tinggal 3. Yang di atas ada 1, potong. Di bawah ada 2, maka tinggal 1 dekat bawah. So, C di atas ada 3, di bawah ada 6. Kita potong. Jadi, 3. Maka jawapannya kita dapat A kuasa 3 per dengan dah tak ada bahagian atas, dah tak ada per dengan B kuasa 1, kita tulis B sahaja. C kuasa 3, maka ni lah adalah jawapannya. Boleh? Sebab dia suruh kita ringkaskan. Kita boleh ringkaskan lagi tak ni? Dah tak boleh. Maka kita tinggal sahaja dalam bentuk ini. So, sekarang kita tengok latihan 3. Yang ni dia suruh kita nilaikan. Bila nilaikan mestilah ada jawapan lah. So, tengok 25 kuasa kosong. Untuk pengetahuan awak semua, apabila sesuatu nombor kuasanya adalah kosong, maka jawapannya adalah 1. Ikutlah 3 kuasa kosong. Jawapannya adalah 1. 100 kuasa kosong. Jawapannya 1. 1, 2, 3, 4. Semua ni kuasa kosong. Jawapannya adalah 1. Jelas apa-apa nombor kuasanya adalah kosong. Jawapannya adalah 1. Ingat tu. Boleh? Ingat Okey. So, A ni adalah 25 kuasa kosong. So, jawapannya adalah 1. Okey, kita tengok B. Nilaikan 10 kuasa negatif 2. Tadi cikgu tak cakap pun dekat ni. Kita tengok balik. Bila indeks pecahan negatif. Kita tengok pula indeks pecahan. Ni, indeks sifar. Bila A kuasa kosong maka dapat 1. Jadi A ni tak boleh jadi kosong. Tengok. Apa-apa sahaja kuasanya adalah kosong, maka jawapannya adalah 1. So, kita tengok seterusnya. Apabila indeks negatif, A kuasa negatif, maka kita buat 1 per A kuasa. And contohnya 5 kuasa negatif 3. So, 1 dengan 5 kuasa 3. Boleh? Contoh 10 kuasa negatif 4. Jawapan adalah berapa? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? 10 kuasa negatif 4. Kita nak permudahkan. Dalam pecahan, dia boleh jadi berapa? Ni 1 per 10 kuasa 4. Bila naik je, contoh naik je ke atas automatik 10 kuasa negatif 4. Awak kena ingatlah. Apa-apa sahaja ada per di atas, contohlah 3 kuasa 3. So naik di atas awak nak jam, naik, bawa naik, jadilah 3 negatif 3. Per ni akan jadi negatif. Kita sepak dia. Jadi negatif. Boleh? Kita tengok pula indeks pecahan. Awak tengoklah bila A kuasa 1 per M. Indeks yang pecahan. Ni indeks negatif. Jangan awak ingat yang ni indeks. Ingat yang kuasa tu namanya adalah indeks. So, bila indeks pecahan, kuasa tu pecahan. So, maka dia berubah jadi punca. Kuasa berapa? Contohnya adalah 5 kuasa
1/2. So, nak jadi yang ni, kita akan jadi berapa? 2 ser punca kuasa 2. Jelas yang ni? So, kita tengok kepada contoh soalan. Ni. Tengok. Yang ni soalan B, indeksnya adalah bentuk apa ni? Negatif. So, ingat kalau negatif kita nak tukar, kita mesti jadikan, siapa ingat lagi? Kita nak nilaikan ni jadi apa? Kalau tak nak tekan kalkulator, so dia akan jadi 1/10 kuasa 2. So, 1/10 darab 10. 10 darab 10 sama dengan 1/100. Betul tak? Boleh. Kalau awak nak guna kalkulator, kita guna kalkulator macam biasalah tadi. Tekan 10 kuasa -2. Boleh? Okey, kita tengok nilaikan yang ni. So, tengok 5 kuasa kosong, Cik Akak. Apa sahaja kuasa dengan kosong, jawapannya adalah berapa? 1. 1. So, tulis 1 darab dengan, so 5 kuasa 1 sama dengan 5. 5. So, darab 5. Lagi. So, 5 kuasa negatif 1. Kita tukarlah dia 1 dengan 5. Boleh? Macam ni. So, answer jawapan. Kita dapat berapa? 1. 1. So, apa 5? Kalau tak nak gunakan kata, potong sahaja. So, potong-potong dapatlah 1. 1 darab 1. Dapatlah 1. Boleh setakat ni? Jelas? Jelas. Okey, kita tengok pula yang D. Macam mana nak buat yang D ni? Kalau tak nak guna kalkulator, buat macam cikgu, macam biasalah. Darab. So, ingat bila asas sama, tengok. Awak tulis sahaja. Ikut asas. So, 5. So, tapi ingat ni darab tambah. So, -2 tambah dengan -3 tambah dengan 3. Maka jawapan kita dapat 5 kuasa -2. So, 5 kuasa -2 sama dengan 1/25. Boleh? Ataupun macam mana kita buat? 1/5 kuasa 2 sama dengan 1/5 kuasa 2, 5 darab 5. Bila 5 darab 5 samalah 1/25. Boleh tak? Boleh bila nampak je asas sama, awak tengoklah. Asas sama, tengok darab. So, kalau darab kuasanya mesti tambah. So, buat macam biasa. Maka jawapan nilai. Nilainya adalah 1/25. Okey, kita tengok E. Nilaikan 6 -4 darab 6 kuasa 7. So, base asasnya adalah sama, maka kita boleh tengok darab
akan berubah kuasa menjadi tambah. So, 6 negatif 4 tambah dengan negatif 7. Maka kita akan dapat negatif 4, negatif 7. Berapa? Sorry, negatif 7 pula. Tambah 7. So, kita dapat 6 kuasa. Cepat. 6 negatif 4 tambah 7. Dapat 6 kuasa. 3. Yes, 6 kuasa 3. So, ni baru dalam bentuk indeks. Kita nak nilaikan. So, 6 kuasa 3 sama dengan 216. Boleh. Ni jawapan akhir. Lag ke? Kalau lag bagi tahu Kok. Boleh? Okey, kita tengok F pula. 7 kuasa 2 bahagi dengan 7 kuasa negatif 4. So, 7 kuasa 2. Tengok bahagi. Bahagi akan jadi tolak. So, awak tulis tolak. Jangan lupa ni negatif. Negatif 4. Kena letak kurungan. Maka kita akan dapat 7. 2. Tolak-tolak akan jadi tambah 4. Maka kita akan dapat 7 kuasa 6. Boleh. So, 7 kuasa 6 sama dengan siapa boleh? Ke cikgu ada silap mana-mana? Dapat berapa? RM117,649. Iya. Tu jawapannya. Panjang sikit lah. Boleh Okey, kita tengok soalan seterusnya. G, permudahkan. Yang ni dia suruh kita permudahkan. So, bila kita permudahkan, tengoklah 4 kuasa 8 per dengan 4 kuasa 12 darab dengan 4 negatif 4. Boleh. So, kita habiskan. Cikgu habiskan soalan yang ni. So, 4 kuasa 8 bahagi dengan 4 kuasa 12. Yang ni kita nak buat yang mana dahulu. So, kita buat yang ni dahululah. Kita cuba satu persatu. So, 4 kuasa 8 per dengan 4, 12. So, bila naik ke atas akan jadi tolak. 4 kuasa 8 tolak dengan, tulis je 12. So, kita akan dapat 4 negatif 4. Tu
So, 4 negatif 4 darab dengan 4 negatif 4. So, darab-darab ni adalah tambah. So, 4 negatif 4 tambah dengan negatif 4. Dapat berapa? Negatif 8. Negatif 8. So, kalau kita permudahkan, dia akan jadi sama dengan 1 per 48. yes, 4 kuasa 8. Boleh? Okey, Hash, kita tengok last soalan last. Yang ni dia suruh kita nilaikan darab macam biasalah tengok kurungan. Kalau jumpa kurungan, ingat kuasa mestilah darab. So, maka 3 kuasa 2 darab 5 bahagi dengan 3, 5 darab 2. Boleh? Maka kita akan dapat 3 kuasa 10 bahagi dengan 3 kuasa 10. So, maka 3 kuasa 10 tolak 10, kita akan dapat 3 kuasa berapa? Kosong. Yes, kosong. So, bila 3 kuasa kosong, kita akan dapat 1. Very good. Maka last sekali adalah jawapannya adalah 1. Boleh? Maka selesai dah kita buat soalan-soalan untuk indeks. Okey, maka cikgu stop kelas kita dekat sini. Sekian, itu sahaja untuk kelas kita malam ni. Ingatlah, indeks ni yang semua kita buat ni semua asas sama. Kalau asas tak sama, tu adalah awak kena tengok. Barulah kita boleh tambah. Ingat syarat dia. Kalau asas sama barulah kuasa tu. Kalau darab dia tambah. Kalau bahagi dia tolak. Boleh? Yang ni lah dekat ni. So ni adalah cikgu ulang balik macam ni bentuk indeks. So ni hukum-hukum indeks lah yang dekat bawah ni. Boleh? So sekian itu sahaja untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih. So kita jumpa lagi kelas pada minggu hadapan. Di waktu yang sama dan hari yang sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.